Janganlah korang ekstrim sangat sampai nak pergi buat pembedahan mata, nak tukar mata orang dengan mata kau lah apa semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Rais Hamid dan selamat kembali ke RH TV. InsyaAllah untuk beberapa video yang akan datang, aku akan buat video-video yang berkontenkan cara-cara ataupun persediaan yang sepatutnya untuk anda-anda ataupun adik-adik yang berminat nak menyertai tentera. Kalau korang minat nak masuk tentera, jangan lupa subscribe channel ni sebab video-video ni akan menjadi insya-Allah guideline untuk persediaan korang untuk memasuki alam tentera. Untuk episod kali ni aku akan cerita, aku akan sembang berkenaan proses sebelum korang nak memohon untuk menghadiri temuduga untuk menyertai tentera. Mula-mula sekali kalau tiba-tiba korang bangun satu pagi, tiba-tiba korang berniat, aku nak jadi seorang tentera. Apa yang korang perlu buat? Korang ada family, korang ada kawan-kawan, maybe ada saudara mara yang pernah menyertai tentera. Korang minta pendapat dorang, tanya dekat dorang macam mana kehidupan tentera, macam mana training tentera, supaya nanti kalau korang dah masuk tentera, tak adalah korang tiba-tiba culture shock ataupun terkejut. Sebab bila kita buat kita punya expectation sendiri, kita hanya bayangkan yang indah-indah. Tapi bila kita dah masuk, experience sendiri benda-benda yang tak berapa nak indah, mulalah korang menyesal lah, nak balik lah, berbenda lah. So buang masa korang, buang masa juga orang-orang yang kena melayan korang masa interview dan sebagainya. So minta pendapat, tanya pengalaman orang lain. Seterusnya korang mintalah petunjuk daripada Allah, buat solat istikharah supaya Allah gerakkan hati kita, okey, bawa kita ke jalan yang betul untuk masa depan. Okey, betul tak aku pilih nak jadi seorang tentera, dan supaya pilihan kita ni juga diberkati dan diredai oleh Allah juga. Proses seterusnya bila korang dah minta pendapat keluarga, keluarga pun dah restui. Bila korang dah minta dekat Allah, korang punya naluri kuat nak join juga tentera. Apa yang korang perlu buat adalah korang kena find out, cari cara-cara nak memohon untuk jadi tentera. Apakah proses-proses dia? Dan cara yang paling betul adalah korang dapatkan maklumat, info daripada sumber-sumber yang tepat, yang legit, yang sahih saja. Dekat mana? Korang buka lah website-website. Okey, ada website TUDM, ada website TLDM, website Tentera Darat dan juga website Angkatan Tentera Malaysia dan juga website UPNM. Carilah maklumat bila korang boleh mohon. Ada tak iklan tawaran untuk memasuki tentera dan sebagainya. Cari segala maklumat, segala syarat-syarat kelayakan dari segi akademik, dari segi fizikal, dari segi fitness dan sebagainya. Kalau korang nak tanya orang lain, contohnya macam korang selalu tanya dekat channel aku, korang tanya dekat orang-orang yang pernah join tentera ataupun dalam tentera sendiri, tak ada masalah. Tapi yang lagi tepat untuk dapatkan kepastian, dapatkan maklumat-maklumat ni daripada sumber-sumber yang legit, yang sahih dan sumber-sumber yang orang panggil certified. Okay? So jangan buat silap. Dari segi akademik, persediaan apa yang korang perlu buat? Bila korang dah tahu syarat-syarat kelayakan akademik yang dah dinyatakan dekat iklan untuk join tentera tu, contohnya dekat situ dia tulis, okey, subjek teras perlulah minimum kredit untuk nak melayakkan korang dipanggil untuk temuduga. Janganlah korang pergi study ataupun korang buat exam, korang buat semata-mata nak dapat benda tu kredit saja. Confirm korang tak dapat walaupun itu syarat-syarat kelayakan dia. Kenapa? Sebab yang mohon nak jadi tentera ni bukan 20-30 orang dia. Yang mohon jadi tentera ni beribu-ribu setiap tahun. Tapi yang di shortlisted, yang diperlukan untuk satu-satu intake tu, tak kisahlah rekrut ke, kadet ke, bukan banyak pun. Kadang-kadang 60 orang, kadang-kadang 70 orang. Kalau korang setakat berusaha hanya diparas dekat syarat minimum kelayakan tu sahaja, korang bayangkan, contohnya yang apply tu 1000 orang. Tiba-tiba separuh daripada 1000 orang tu, diorang punya result semua straight A, 9A, 7A, 8A. Jangan terkejutlah kalau tiba-tiba korang awal-awal dah kena tendang masa tapisan akademik. Okey?
of course lah diorang akan select yang terbaik untuk memenuhi kuota pengambilan untuk tahun tu. So tips yang aku boleh bagi adalah belajarlah betul-betul, strive for excellence. Score korang punya SPM ke diploma ke apa benda lah, ikutlah dekat mana yang korang nak apply nanti kan. Sebab ramai yang tanya aku, saya punya bahasa Inggeris tak berapa nak lancar sangat, tak boleh tak saya join tentera? Dah tahu bahasa Inggeris kau tu tak berapa nak lancar, bagilah lancar, belajarlah. Dalam askar kau sentiasa go for excellence. Ada istilah kau target yang minimum je, okay? So untuk akademik, orang belajar sungguh-sungguh, dapatkan result yang gempak, yang paling padu dalam hidup korang. Terusnya pula dari segi fizikal. Macam aku cakap tadi, bila korang dah dapatkan dia punya syarat-syarat kelayakan yang betul-betul, yang legit, yang certified. Contohnya, kelayakan fizikal. Tinggi dia berapa, BMI dia berapa, berat dia berapa, tangan macam mana, kaki macam mana. Korang tengok balik dekat korang punya fizikal. Contohnya kalau ada salah satu syarat-syarat kelayakan ni ialah korang tak boleh rabun. Tiba-tiba korang rabun. Janganlah korang ekstrim sangat sampai nak pergi buat pembedahan mata, nak tukar mata orang dengan mata kau lah apa semua. Kalau benda-benda yang rasa mustahil untuk diubah, yang tak dapat melayakkan kau untuk join tentera ni, janganlah memaksa keadaan. Anggap je benda tu bukan rezeki kau. Tapi dekat benda-benda yang kau boleh ubah, contohnya macam fitness, okay, tahap kecergasan, tahap kesihatan, dari segi berat dan sebagainya. Dah tahu korang tu gemuk, korang nak masuk tentera, pandai-pandailah pergilah exercise sikit, okay, build up korang punya fitness, jogging petang-petang. Benda ni memerlukan masa. So preparation untuk korang nak apply, nak masuk askar ni apa semua, bukanlah contohnya macam kau gemuk, tiba-tiba kau nak kurus, esok kau lari 1 kilometer kau terus kurus. Tak. Okay, sama juga macam fitness. Kau kena berusaha hari-hari, kena build up kau punya fitness. Uruskan badan kau, okay, start jogging, join aktiviti yang lasak, aktiviti untuk kecergasan yang boleh build up kau punya fitness apa semualah. Dan last but not least, apa yang korang kena buat dari segi preparation adalah mantapkan korang punya knowledge ataupun pengetahuan berkenaan dengan tentera tu sendiri. Contohnya kalau korang apply untuk UDM, bacalah pasal UDM, ambil tahu siapa panglima dia, aircraft apa yang Malaysia ada, berapa skuadron yang UDM ada, base-base dia dekat mana, cabang dalam UDM ni yang ada. Janganlah kau minat UDM tapi kau tengok cerita Top Gun je. Top Gun tu bukannya askar Malaysia, Top Gun tu askar US. Banyakkan pengetahuan korang tentang mana yang kau nak apply tu. Sebab penguji ataupun orang yang akan temuduga korang nanti, dia nak tahu kau ni minat ke tak masuk tentera. Dia akan test engkau, dia akan tanya pasal Air Force, ataupun dia akan tanya pasal Navy, ataupun dia akan tanya pasal tentera darat. Contoh, aku bagi hint lah dekat korang apa yang dia akan tanya. Bilakah TUDM ditubuhkan? Ataupun apakah nama kapal terbang pertama yang TUDM ada? Ataupun dia akan tanya, dekat manakah base pertama TUDM? Itulah contoh-contoh soalan-soalan yang akan ditanya oleh penguji ataupun orang yang akan temuduga korang. Secara keseluruhannya, preparation ni bukannya korang buat instantly, tiba-tiba bangun tidur, kau terfikir nak jadi tentera, besok kau terus apply. Confirm kau tak dapat. Benda ni kena tanamkan daripada awal. Okay, contohnya macam kau dah susun dah kau punya masa depan, kau dah plan dah. Contohnya aku nak jadi tentera. Time tu kau form 4. Start daripada form 4 lagi, kau dah buat dah preparation. Ataupun selambat-lambat masa kau dah form 5, lepas kau punya percubaan SPM. Dekat situ, start daripada tu, kau dah start berjogging, dah start baca pasal tentera, kau dah start belajar sungguh-sungguh, kau dah tanya pendapat keluarga, kau cuba dah tanya pakcik-pakcik kau yang askar apa semua. So dari situ, kau dah buat preparation. Dan yang paling orang selalu buat mistake bila nak apply jadi tentera ni adalah orang ingat tentera ni macam apply kerja awam ataupun apply kerja swasta ataupun apply nak masuk universiti, apply nak masuk unit beruniform dekat sekolah. No, ini adalah korang punya life nanti. It's a life changing experience. Dan juga ini akan menjadi kau punya darah daging. Terus terang aku cakap, jadi tentera bukan satu benda yang senang. Bukan semudah kau nak beli air dekat vending machine. Kau masuk shilling, pap, keluar. No. Benda ni memerlukan ketahanan fizikal, mental, spiritual dan macam-macam lagi. Dan hanya yang tabah
akan berjaya. So itu je video aku untuk kali ni. Korang boleh share video ni dekat siapa-siapa yang berminat nak masuk askar. Tekan je butang share tu. Boleh share dekat WhatsApp, dekat Facebook dan sebagainya. Share. Mungkin kau dekat sekolah ada kawan-kawan kau, jom kita masuk tentera ramai-ramai. Share video ni dekat dorang. Make sure dorang faham proses nak masuk tentera ni. Jangan lupa tekan butang like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video aku lepas ni. Sebab lepas ni aku akan buat lagi siri-siri bagaimana untuk korang join tentera dari segi preparation. So untuk video kali ni aku dah cover untuk sebelum korang apply untuk jadi tentera. So lepas ni aku akan bagi tahu korang preparation untuk menyertai temuduga untuk menjadi tentera. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.